بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Quran Time, Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19, di mana pada hari ini tadi kita mendengar wahyu pertama yang didengarkan, yang dibacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira ketika Nabi mencari jawapan kepada cabaran di Makkah ketika waktu itu. Pada waktu itulah sebenarnya Allah memberikan panduan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan, kerana dalam Iqra ini ada panduan yang penting untuk kita cari daripada langit, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum, kembali balik semula kita dalam Quran Time ini. Ustaz Tarmizi, apa khabar? Alhamdulillah. Ustaz, masya-Allah Ustaz, ya, itu wahyu pertama kita. Benar. Seruan untuk kita terus mencari solusi daripada Tuhan. Ustaz, ya. Baik. Jadi kita nak memulakan hari ini, tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang sudah berada di rumah, sudah bersedia dengan mushaf Surah Al-Fatihah, kita ingin mulakan pada hari ini sebentar lagi bersama dengan Ustaz Tarmizi, dan kemudian nanti kita akan bersama dengan Surah Al-Kahfi bahagian yang kedua antara ayat 32 hingga 82. Hari ini panjang sikit ayatnya Ustaz, ya. Jadi kita akan baca mendengar kalam Allah lebih pada hari ini, hari Sabtu, untuk lebih lagi kita memanfaatkan peluang masa kita berada di rumah untuk bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian yang tidak ada mushaf, boleh download aplikasi Smart Quran di telefon pintar masing-masing untuk sama-sama kita membaca surah Al-Kahfi sebentar lagi. Jadi kita mulakan dahulu dengan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin. Moga-moga Allah memperkenankan permintaan kita dalam surah Al-Fatihah sebentar tadi pada ayat yang ke-6. Ya Allah, kami memohon kepada keluarga kami, diri kami, semua umat Islam di seluruh dunia, hidayah, petunjuk. Itulah yang kita minta sebentar tadi. Moga-moga Allah kabulkan, dan kita ingin melihat kepada jalan perjuangan orang-orang terdahulu. Bagaimana panduan Allah berikan dalam surah Al-Kahfi, Ustaz, ya. Dalam surah Al-Kahfi ini semalam kita dah bincang tentang Al-Quran, tentang Ashabul Kahfi, ya. Mereka ni menyelamatkan iman mereka dengan kuarantin. Ya, dia mengasingkan diri sekejap di dalam gua, tidur 309 tahun, keluar rupanya dah elok. Ya, kita doakan Malaysia juga begitulah, tuan-tuan yang berada di rumah, di mana kita
dapat Malaysia Allah beri pinjam balik semula masjid ya Ustaz ya, Kaabah untuk kita kembali balik. Rindu sebenarnya nak sembahyang berjemaah, apatah lagi kita dah masuk Syakban, dekat dengan Ramadan Ustaz ya. Jadi hari ini Ustaz kita nak melihat kepada ayat yang ke-32 tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian, sehingga ayat 59 bahagian yang pertama. Bahagian kedua nanti ayat 60 hingga 82. Kisah apa yang ada dalam surah Al-Kahfi ini ya, secara ringkasnya pada kali ini kita nak melihat kepada perumpamaan yang Allah bawakan di dalam surah ini, orang yang mensyukuri nikmat Allah pada ayat 32 hingga 46 ya. Pemuda beriman bercakap dengan pemuda yang ada kebun tapi tidak beriman. Kita nak tengok keadaan orang yang berdosa di hari akhirat bagaimana ya, yang kita akan baca terus sampai Allah imbas kembali penciptaan Nabi Adam. Setiap kali kisah Nabi Adam mesti ada sejarah Nabi Adam bersama iblis. Itu sebabnya di tengah-tengah surah ini Ustaz ya ada berkaitan dengan Adam dan iblis, yang Allah nak ingatkan bahawa godaan akhir zaman ini Bani Adam akan digoda oleh iblis, oleh syaitan untuk jauh daripada Allah, untuk gagal dalam iman. Tapi insya-Allah kalau kita jaga iman seperti Ashabul Kahfi, hari ini kita tengok perumpamaan kisah kebun, dan nanti bahagian kedua kisah pengurusan ilmu. Ilmu kena jaga-jaga, kalau silap Ustaz ya, akhirnya memang terbabas juga kita di akhir ini. Baik, kita teruskan dengan ayat 32 hingga 59 pada muka surat 297 dipimpin oleh Ustaz Tarmizi. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Sedang penonton yang dimuliakan lagi dikasihi sekalian, jom sama-sama kita menyemak dan membaca surah Al-Kahfi pada ayat 32 sehingga pada ayat yang ke 59 insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا
أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Masya-Allah, terima kasih Ustaz Tarmizi memimpin hampir 30 ayat kita membaca tadi, tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian. Masya-Allah Ustaz. 30 ayat ya. Bila saya meneliti beberapa episod Ya Ustaz. yang lepas, bagi saya ini rancangan pertama Ya. yang ada, yang sekali dengan tadabbur Ya. kupasannya, tetapi ayat Al-Quran dibaca dengan full, Penuh. penuh. Itu yang penting. Kata orang Indonesia luar biasa. Memang luar biasa. Ya Ustaz. Sebab apa nama ni, biasanya kalau tadarus itu memang baca Al-Quran sahaja. Sahaja. Program tadarus, tapi kalau baca program sebegini ada tadabbur dan kupasan dan sebagainya. Tapi Al-Quran itu dibaca dengan full. Sebab setengah orang kata tak apa Ustaz, baca 2-3 ayat je, Quran je. Tapi kali ini betul-betul reality. Saya first time program reality begini, apa nama ni, ditadabbur tapi bacaan tu full daripada awal, surah Yasin, Al-Kahfi dan sebagainya. Betul Ustaz. Dan Al-Quran ini sepatutnya ia dibaca dan didengari. Alhamdulillah. Betul. Itu soalnya tuan-tuan Ustaz ya. Sebenarnya kalau katakan tuan-tuan yang berada di online yang sekarang mengikuti ataupun kalau yang menonton di TV, beritahulah kepada kawan-kawan ataupun mak di kampung ke ya, kalau tengok TV ataupun di Facebook, beritahu kalau katakan program ini bermanfaat, beritahu kepada kawan, share. Disebabkan apa Ustaz? Ustaz beritahu tadi ya, first time kita baca sama-sama. Itu yang pentingnya. Malaysia Quran Time ni Quran dulu yang kita utamakan. Kemudian kita tadabbur, nak faham sikit-sikit, nak tadabbur panjang tak sempat Ustaz ya. Tapi ini adalah untuk apa tuan-tuan? Untuk kita menjemput rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, menjemput rahmah. Jadi kita ada baca tentang rahmah ini. Kalau kita ambil sedikit Ustaz ya, kalau kita tengok daripada ayat awal tadi, kita tengok daripada ayat 32, Allah buatkan satu perumpamaan, wadrib lahum mathalan rajulain, ya, dua orang pemuda. Allah berikan istilah wadrib, itu asalnya daripada daraba, itu pukul sebenarnya kan, tapi Allah kata perumpamaan pasal misalan ini, kisah ini kalau tak terpukul kepada hati kita pada hari ini, ketika kita baca, kita tadabbur sikit, kalau tak terpukul lah tuan-tuan ya, maksudnya memang dia lebih kurang macam mana Ustaz, kalau katakan senang kita tak terpukul, tapi kalau COVID-19 ni datang susah tak terpukul juga, memang tak tahu apalah Ustaz kan. Jadi Allah bawakan perkara ini, pengurusan harta, bagaimana seorang pemuda ya, secara ringkasnya ada kebun, dia kata pada ayat yang ke-35, oh yang ini akan kekal ya, aku yakin ini akan tabida hadhihi abada, kekal.
Dia kata bahawa projek bisnes je ini, pertanian je ini kekal, tapi sebenarnya Allah nak beritahu kalau tidak beriman dia tak kekal. Dia siap amat positif lagi. Ini mazhab positivism ustaz ya. Dia rasa yakin sangat sampaikan dia kata pada ayat 36 itu dan aku rasa hari kiamat itu tidak akan datang dan sekiranya aku dikembalikan pada Tuhanku pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik dari ini. Dia ingat Tuhan ikut cakap dia kan, padahal dia yang kena ikut cakap Tuhan. Dan inilah yang kita boleh belajar di akhir zaman ini pasal cabaran harta ni ustaz ya, terutama sekarang pada zaman COVID-19. Dulu orang cakap kalau katakan dalam peristiwa ini dia dilanda badai. Dilanda badai ya. Habis dia punya tanaman dia. Zaman sekarang beberapa tahun lepas orang cakap badai digital. Jadi ada company yang digital, dia kata saya masih hero lagi, kekal kan. Dia boleh buat Bitcoin ke apa sebagainya, dia rasa dia kuat. Benar. Tetapi sekarang ini dilanda satu lagi badai. Badai apa ustaz sekarang ni? COVID-19. Yang ini sama ada digital ke tak digital ke, memang kena sapu sekali lagi nak beritahu sebenarnya memang kita tak kekal ustaz. Ya, itu sebabnya Allah mengajar kita pada ayat yang ke-39. Saya nak minta ustaz tolong baca sekali lagi ayat 39 ini. Pasal ini cara bagaimana kita menguruskan harta. Ya, menguruskan harta. Saya jemput ustaz bersama penonton di rumah, kita baca bersama ayat 39 bersama insya-Allah. Okey, sama-sama kita hayati ayat 39, walaula idh dakhalta jannatak. Bagaimana ayat yang begitu hebat Allah Subhanahu wa taala firmankan. So, sama-sama kita tatap insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا صدق الله العظيم. Masya Allah tuan-tuan, terima kasih Ustaz berkongsi. Ini penekanan yang kita nak sama ambil. Banyak ayat daripada surah Al-Kahfi ini paling kurang kita ambil hari ini Ustaz ya. Apa maksud yang tadi Ustaz baca tadi, dan mengapa ketika kamu memasuki kebunmu, ini kata sahabat yang beriman ya, cakap tidak mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Ini maksudnya ya, iaitu sesungguhnya atas kehendak Allah semua perkara ini, semua ini wujud, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan, la quwwata illa billah. Ya, ini perkataan yang kita kena selalu ucapkan dalam akhir zaman ini tuan-tuan. Kita nampak kereta cantik, masya Allah la quwwata illa billah. Kita rasa takjub dengan takjub. sesuatu Takjub dengan sesuatu, jangan cakap wow begitu kan, ataupun hebatnya orang tu kan. Kalau kita cakap begitu, satu ialah kesian orang tu. Ya, bagi setengah orang kalau katakan dia ada ain, penyakit ain ini, dia sampai boleh menyebabkan orang demam pun ustaz ya. Ini satu perkara yang mungkin zaman sekarang orang rasa macam tak real ya, tapi sebenarnya masih wujud. Dan yang keduanya ialah bila kita bercakap tentang masya Allah la quwwata illa billah, kita tak rasakan orang itu hebat. Yang hebatnya ustaz ya, dalam ayat ini la quwwata, tidak ada kekuatan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, intarani ana aqalla minka malan wa walada. Ya, maksudnya ialah walaupun kamu menganggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. Pasal biasalah ustaz ya, kalau orang banyak harta, banyak anak, dia pandang orang tak ada anak, tak ada harta, dia rasa engkau ni dia pandang hina.
Dan itu cabaran di peringkat akhir zaman ini tuan-tuan, di mana kalau kita kembali kepada Allah, harta dan anak itu adalah amanah untuk digunakan untuk Allah. Ustaz ya. Bukannya untuk kita rasa lebih, kita rasa oh Allah bersama dengan saya, kalau miskin ini Allah hina saya, itu bukan. Itu bukan kefahaman daripada Al-Quran. Dan apatah lagi bercakap tentang akhir zaman ini tuan-tuan, mindset itu ada program latihan, ada ceramah ya, kadang-kadang kita dengar dia akan kata marilah kita jadi jutawan, dan kalau kita jadi jutawan kita lebih mulia kan. Kalau keluar perkataan itu tidak betul. Ya. Tidak betul Ustaz ya. Benar. Pasal Allah beritahu yang sebenar-benarnya masya Allah la quwata illa Maknanya billah. kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Betul Taala. Ustaz. Kita Kembalikan beri kredit pujian kepada kepada- Allah. betul. Betul. Ya. Jadi di sinilah Allah bawakan panduan pengurusan harta dan anak juga harta kita Ustaz ya. Allah beri panduan macam mana ya menguruskan perkara ini dengan perkataan apa Ustaz? Cuba Ustaz ulang balik. Minta Ustaz. Apa perkataannya? Masya Allah, la quwwata illa Illa billah. billah. Ya, tuan-tuan di rumah biasakan perkataan itu ya. Walaupun kita kadang-kadang kita cakap wah amazing ke, wow ke, tapi kita Itu hebat dia punya maknanya Ustaz. sebalik maksud dia itu pasal di situ kita membesarkan Allah dalam hati kita Ustaz ya. Dan bercakap tentang surah Al-Kahfi yang kita baca tadi pada ayat 46, saya nak bawakan tuan-tuan pada ayat 46 ya. Bagaimana kita nak menguruskan harta ya. Satu, kita cakap masya-Allah la quwata illa billah. Allah bawa dalam ayat 46, al-mal wal banun, harta dan anak pinak adalah perhiasan. Ayat 46 ya, muka surat 299. Kehidupan di dunia, tetapi amal soleh yang berterusan adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Pasal pemuda yang kebun tadi itu, punya kebun, dia kata oh akan kekal. Tetapi Allah kata kalau nak kekal juga mestilah convert. Ya, tukarkan harta dan anak itu menjadi mata wang akhirat, iaitu jadi thawab, mendapat balasan daripada Allah dengan apa? Harta kita dermakan. Sekarang ini ada frontliners yang memerlukan bantuan, asnaf memerlukan bantuan tuan-tuan. Ada carilah macam-macam ya, di surau ke apa ke, cari peluang derma RM1, 10 sen, order makanan lebih sikit hantar ya Ustaz ya, sebagai peluang untuk kita menjaga diri dan keluarga kita. Moga-moga Allah cakap apa? Dapat khairun inda rabbika thawaba, ganjaran yang amat baik, dan juga dapat apa? Dapat, dan inilah cita-cita. Menarik tuan-tuan ya, ingatkan tak boleh bercita-cita. Tapi Allah cakap pada ayat 46 ni khairun amala ya, iaitu bercita-citalah, inilah sebaik-baik cita-cita. Jadi kalau tuan-tuan hari ini baca, apa yang kita boleh buat Ustaz? Kita bercita-citalah, ya Allah ya, moga-moga aku ini dapat uruskan harta, boleh derma, boleh bagi ya kepada lebih-lebih ramai. lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang ini, kita diuji dengan musibah ini. Dapat bantu-bantu golongan-golongan yang tidak mampu. Betul. Beri makan kepada fakir miskin, jiran-jiran kita. Ya. Sangat-sangat bagus dalam Sangat bagus. Dan itu cara kita menguruskan dalam keadaan tak pasti ini. Inilah pandangan ataupun panduan daripada surah Al-Kahfi yang kita baca tadi. Tuan-tuan, ini bahagian pertama. Moga-moga kita dapat manfaat sedikit. Kita akan bertemu lagi selepas ini. Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19. Bertemu lagi kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Kita mendoakan bantuan daripada Allah dalam masa kita menghadapi cabaran COVID-19. Satu daripada makhluk Allah yang sebenarnya datang daripada Allah. Allah nak menguji kita, tuan-tuan. Tetapi kita insya-Allah menyambutnya dengan sabar, dengan kita menyatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah satu daripada amalannya, kita tahu bahawa semuanya milik Allah, dan kita buat proses untuk ikut kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebentar tadi kita sudah pun bersama ya membaca, dan dalam hal ini kita nak melihat sebenarnya antara tip tadabbur tuan-tuan ya, kita nak mendalami Al-Quran ini ialah kita bertanya apa mesej yang Allah sedang sampaikan pada ayat yang kita baca. Kalau tak semua pun satu dua ayat, kita tanya apa mesej yang Allah nak cakap pada saya. Itu satu. Dan satu lagi soalan ialah apa peringatan
ataupun tindakan saya yang perlu saya ambil selepas saya dah faham mesej daripada Allah. Dua soalan tersebut adalah antara tip untuk tadabbur. Yang mungkin juga kalau Ustaz Tirmizi boleh kongsi tip baca Quran. Pasal saya tengok Ustaz baca tetap bersemangat pada setiap masa. Macam mana tu Ustaz? Silakan. Sekali kita Al-Quran ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memelihara bacaan tu dengan baik, iaitu memelihara huruf, segala baris-barisnya, hukum-hukum yang terdapat dalam pembacaan Al-Quran. Kemudian kita baca dengan juga memerhatikan makna tu. Maknanya. Penekanan ayat, Arab bahasa Arab disebut an-nabru, iaitu intonasi suara. Dia bukan lagu. Okay. Intonasi ni penekanan. Kalau kita bercakap bahasa Melayu kan, kita ada sebab bahasa kita boleh menguasai bahasa kita, maka kita boleh bercakap dengan gaya kita. Saya nak makan nasi. Kita tekan tu kena dengan perkataan-perkataan dia. Begitu juga baca Quran. Ada penekanan, ada ayat yang berbentuk larangan, ada ayat berbentuk nafi, ada ayat rayuan, doa dan sebagainya, maka kita sesuaikan dengan intonasi itu. Maksudnya bila kita ada faham sikit itu, antara tipnya ialah kita sertakan dengan emosi sekali Ustaz ya. Benar. Ketika membaca, masya-Allah. Baik, tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian, kita nak meneruskan bacaan daripada ayat 60 hingga 82. Sebentar tadi kisah pemuda beriman dengan kawannya yang ada kebun, dia rasa bahawa dia hebat, tapi pemuda beriman yang kurang itu memberi nasihat. Kali ini kita nak melihat pada kisah Nabi Musa ayat 60 hingga 82 dipimpin oleh Ustaz. Silakan Ustaz. Okay, sedang penonton yang dimuliakan Fadil Ustaz, special surah Al-Kahfi ni dia ada babak-babak dia. Ada scenes dia, bermula daripada Ashabul Kahfi, kemudian cerita tentang golongan yang mensyukuri kebun tadi. Sekarang kita masuk pada babak seterusnya, cerita yang seterusnya. Jadi bukan saja Ustaz sebut mula pada ayat 60 walaupun bukan di awal page, tapi di bawah 3 baris ke bawah, sebenarnya dia ada permulaan cerita dia. Betul. Maka bukan saja kita nak pilih ayat itu, potong di sana sini, kerana ada cerita-cerita dia. Sekarang ni babak seterusnya kisah Nabi Musa. Jom sama-sama kita baca daripada ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها
قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Ustaz yang membaca sambungan kepada surah Al-Kahfi daripada ayat 60 hingga 82. Berapa tadi Ustaz? 22 ayat ya. 22 ayat kisah tentang Nabi Musa, seorang nabi yang banyak diceritakan di dalam Al-Quran tetapi tidak ada satu pun surah namanya surah Musa Ustaz ya. Pasal nak ceritanya kisahnya itu penting, berada di mana-mana. Dan kisah Nabi Musa ni berada dalam banyak surah. Banyak surah ya. Nak pastikan bahawa kita jangan lupa tentang mengambil contoh daripada Nabi Musa dan juga janganlah jadi orang yang banyak songil macam Bani Israel tu kan. Dia memang dah dapat banyak makanan daripada langit pun nak minta bawang lagi, dah selamat daripada Firaun nak minta buat berhala. Banyak betul perangai dia tu. Harapnya kita tidak jadi orang yang begitu Ustaz ya. Betul. Baik. Jadi kalau kita tengok dalam ayat yang ke-60 sebentar tadi bercakap tentang
Nabi Musa ya bercakap kepada Lifatah, seorang pemuda pembantu beliau, dia tidak akan berhenti mencari pertemuan di antara dua laut. Kerana apa? Kerana ada orang tanya siapa yang paling berilmu. Nabi Musa cakap dialah yang berilmu pasal dia tahu tentang Taurat. Tapi ditegur dalam hadis ya. Ditegur maksudnya ada lagi orang yang lebih berilmu. Maka Nabi Musa ni walaupun dah jadi pendakwah yang berjaya, pandai Alkitab, Tauratnya, tetapi merendah diri tetap nak cari cikgu. Ustaz ya, ini pelajaran untuk kita akhir zaman ini. Maknanya Nabi pun Cari tetap ilmu. cari ilmu Cari ilmu. untuk belajar. Merendah Kata diri. tahu ada orang alim, orang lebih alim, Pergi tetap cari. mencari ilmu. Pergi cari. Katanya aku tidak akan berhenti sampailah jumpa tempat itu. Masya-Allah. Ini contoh teladan untuk kita di akhir zaman. Kerana apa? Kerana ia memerlukan kepada kesabaran, kesabaran sebenarnya. Ilmu ni perlukan kesabaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, kalau kita tengok ayat yang ada ini, maka jalanlah dia. Dia jalan. Mesti ni cerita kan? Jalan dan bila bertemu pada satu tempat itu, pasal pembantu dia ni ada bawa ikan ya, yang untuk makanan lah. Tapi bila dah sampai satu tempat, ikan itu dia melompat dan masuk ke dalam laut. Ada yang kata hidup balik, ada yang kata dia terlompat masuk laut. Tapi poinnya hilang ikan itu. Jadi bila dah sampai satu masa, tuan-tuan, Nabi Musa minta pada kawannya itu, sahabatnya itu, Yushab bin Nun dalam tafsir, tolong bawa kan, dia dah penat ni. Ya, lebih kurang macam sekarang ni, kita kalau jalan balik kampung, suruh anak jaga makanan, sampai rest area minta keluarkan makanan, kata anak tertinggal pula. Ustaz ya, dah lapar ni, dah letih, kemudian tertinggal ataupun dah hilang. Rasa-rasanya pada waktu itu Ustaz ya, kalau saya lah, dia boleh ya kan, dia boleh daripada senyum-senyum boleh jadi berubah muka kan. Tetapi Nabi Musa ini seorang yang sabar. Kan, walaupun dia kuat, semangat dia strong character, tapi dalam hal ini Nabi Musa kata tak apa, patah balik. Ustaz ya, Ustaz ada komen tak tentang perkara ni? Jadi kalau kita lihat kehebatan Nabi Musa ni, Ya, dan juga Allah Taala bekalkan sifat sabar yang begitu tinggi. betul. Antaranya adalah sabar dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Untuk ilmu. Ya. Masya-Allah. Dan kita Dan sekarang juga berada dalam ujian ini dan dituntut untuk sabar. menuntut ilmu. Kalau tengok dalam Al-Quran, lebih daripada 90 kali Allah Taala guna perkataan sabar. Sabar ya. Betul Ya. sekali. Betul. Itu sebabnya kalau kita cakap tentang surah Al-Baqarah, Allah cakap tentang ujian yang ada, Allah suruh kita sabar ya. Siapa orang yang sabar? Yang cakap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yeah. Dia tahu ini semua milik Allah dan kita kena kembali pada Allah. Tapi di sini kalau katakan Nabi Musa ni memang dah sabar dah ni. Tapi bila jumpa cikgu dia, kan. Cikgu dia cakap kamu ni tak boleh sabar. Kan. Sabar Nabi Musa, cikgu dia cakap kamu ni tak boleh sabar ya, pasal kamu tak ada ilmu yang lebih daripada khubra ya, khabar-khabar yang dia tak tahu. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita ni jadi tak sabar dalam hidup kita ni kerana ada ilmu yang tak ada, tak cukup. Kita tak tahu khabar yang sebenarnya. Ada setengah orang yang dapat ilmu. Tetapi itulah pelajaran yang kita boleh ambil ya. Kalau kita tengok pada ayat 67 68 itu Ustaz ya, kalau kita boleh baca sikit Ustaz ya. Ustaz pimpin 67 68 untuk kita pasakkan dalam hidup kita. Apakah cara kita nak uruskan diri kita berkaitan dengan ilmu untuk anak-anak di rumah, untuk adik-adik, untuk tuan-tuan perempuan, pensyarah, semualah yang terlibat dengan ilmu ini. Ayat 67 68. Ustaz boleh Ustaz pimpin tuan-tuan di rumah, silakan. Okay, sama-sama kita pasakkan lagi, kita ulang ayat 67 dan ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabara. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabara wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubara. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Dia menjawab, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup untuk bersabar bersamaku, kata Nabi Khidir ini ya.
Ayat 68, dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Ya tu Ustaz ya. Jadi Nabi Musa yang pandai-pandai ini pun Nabi Khidir boleh beritahu lagi tu. Ini maksudnya peringatan kepada Nabi Musa, dan peringatan sebenarnya untuk kita Ustaz ya. Zaman sekarang ni kalau kita nak bersabar pada waktu COVID-19 ini, kita tak tahu lepas 14 April apa berlaku. Benar. Lepas tu raya boleh balik kampung ke tak Ustaz ya. Ya, betul. Banyak orang yang bimbang. Yang paling bimbang saya jugalah kan. Raya nanti adakah dekat Shah Alam ataupun dekat mana kan. Jadi kita tak tahu, dan bila tak tahu itu kadang-kadang kita tak sabar. Kita tak sabar ya. Jadi inilah seruan daripada surah Al-Kahfi, kita kena bina kesabaran. Bagaimana kesabaran? Apa maksud sabar sebenarnya Ustaz ya? Sebenarnya kita optimiskan apa sahaja kekuatan yang kita ada, yang Allah pinjamkan untuk buat sesuatu, beribadah kepada Allah. Kalau contohnya Nabi Musa ini, dia cuba jaga sebaik mungkin. Jaga sebaik mungkin, tapi rupa-rupanya hanya 3 kali saja Nabi Musa lepas ya. Alhamdulillah juga ya, kalau katakan ada 11 cerita 12 cerita, surah Al-Kahfi jadi panjang lagi Ustaz ya. Okey. Jadi ada 3 perkara, dan pasal Nabi Musa dah kata habis ya, kalau katakan saya tak sabar lagi, tak apalah, kamu tidaklah jadikan aku sebagai sahabat ya, sahabat perjalanan ini. Maka berakhirlah, dan di hujung itu ayat yang ke-82 yang kita baca tadi Ustaz ya, ada perkataan zalika ta'wilu ma lam tasti', bukan tastati' kan. Kalau ayat yang ke atas tadi itu ayat 78 ada perkataan ma lam tastati' ya, tapi di bawah ni tasti' dia, tak ada ta ya. Kenapa? Pasal sebelum berlaku peristiwa, dia punya nak sabar tu lebih lagi. Tapi bila dah habis peristiwa tu, nanti kita dah habis COVID-19 ni, insya-Allah kita rasa macam perit sangat kan, tapi lepas dah menghadapinya kita rasa betul lah susah nak sabar, tapi rasanya tu kan tak sama ketika sebelum kita menghadapi ujian tersebut. Yang kita begitu banyak perkataan sabar dalam ni. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah kamu sebagaimana sabar rasul-rasul di kalangan ulul azmi. Dan juga sepakat para ulama antara Nabi Musa alaihi salam. Jadi bagaimana para nabi ini menterjemahkan sabar mereka begitu hebat. Kalau tengok para nabi semua berjuang tu dengan penuh kesabaran. Dihalau Nabi Ibrahim dihalau daripada Iraq. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihalau daripada Mekah ke Madinah. Tak nak pindah daripada Mekah, tak nak hilang daripada Mekah, tapi terpaksa sabar pindah. Tapi tetap sabar. Kita disuruh bukan untuk halau pun. Duduk rumah sendiri. Stay at home saja. Itu sebabnya kita Ustaz, banyak sabar. Betul, kita kena sabar, dan Ustaz minta kita doakan sabar kita ini bagi yang duduk di rumah, dan sabar kita juga kepada yang berada di hospital, yang sedang bertugas, frontliners, asnaf, semua pemimpin-pemimpin bersabar. Ustaz silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدر وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami ini ya Allah, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-hamba-Mu yang kerdil ini dari segala musibah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jauhilah diri kami dari penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa.
Ya Allah, kepada petugas-petugas yang terpaksa berjuang, Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon lindungan, Ya Allah. Hanya kepada kamu kami memohon, Ya Allah, agar kau lindungilah akan mereka, Ya Allah. Kau jagakanlah mereka, Ya Allah. Kau jauhkanlah mereka dari sebarang musibah, Ya Allah. Ya Allah Tuhanku, kau gandakanlah pahala di atas jihad mereka ini, Ya Allah. Jagalah ahli keluarga mereka sepanjang mereka berada di medan perjuangan, Ya Allah. Permudahkanlah segala urusan mereka, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, lindungilah kami juga, Ya Allah. Berserta ahli keluarga kami, Ya Allah. Kurniakanlah kesembuhan kepada yang sedang sakit, Ya Allah. Kurniakanlah keampunan-Mu, Ya Allah, di atas dosa-dosa kami ini, Ya Allah. Janganlah Engkau uji kami dengan ujian yang kami tidak mampu untuk memikulnya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, perlihatlah kepada kami segala hikmah di sebalik ujian yang sedang menimpa ini, Ya Allah. Allahumma anta rabbuna wa nahnu ibaduk. Ya Allah, Kaulah Tuhan kami, Ya Allah. Ya Allah, Kaulah Tuhan kami dan kami adalah hamba-Mu, Ya Allah. Anta rabbul mustad'afin wa antal rabbul musta'an. Kabulkanlah hajat kami, Ya Allah. Ya Allah, bantulah kami, Ya Allah. Ya Allah, tolongkanlah kami, Ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mengharapkan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat membaca surah Al-Kahfi, kita berdoa dan terus berdoa Allah memberikan bantuan kepada kita. Dan apakah yang boleh kita ambil daripada surah Al-Kahfi pada hari ini? Paling kurang 3 perkara yang telah kita bincangkan. Satu yang boleh kita lihat ialah bahawa sebenarnya dalam hidup kita ini, ya, dalam hidup kita ini ada harta, ada anak, kita kena rancang, ya, kita kena rancang dengan panduan daripada surah Al-Kahfi, ya. Kita tengok kepada ayat yang telah kita bincangkan sebentar tadi, iaitu kita bercakap tentang perumpamaan orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan itulah yang kita perlu rancangkan, macam mana harta dan anak itu berpanjangan manfaatnya sampai ke syurga. Jadi anak baca Quran, anak diajar buat baik, solatnya jaga, buat kebaikan, maka itulah cara kita nak menukar, convert anak kepada currency akhirat, insya-Allah. Yang kedua yang boleh kita ambil pelajaran sebentar tadi yang ustaz bacakan tadi, ayat tentang masya-Allah, ya, la quwwata illa billah pada ayat 39 tadi, itu yang boleh kita amalkan selepas ini, ya. Apa-apa saja rasa hebat, cakap masya-Allah, la quwwata illa billah. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya ialah kita latih diri untuk sentiasa bersabar, ya, dalam menuntut ilmu pengetahuan. Latih bersabar dalam menuntut ilmu, walaupun mungkin, ya, mungkin ia perlukan kita duduk sebentar. Dan saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan yang dapat duduk sejam setiap hari ini belajar ilmu. Ini adalah kaedah bagaimana kita nak melatih sabar. Pasal kalau kita boleh bersabar dalam menuntut ilmu ini, tuan-tuan, insya-Allah bila Allah datangkan ujian itu kita akan uruskan dengan sabar, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, terima kasih pada semua. Kita akan bertemu lagi insya-Allah pada hari esok, insya-Allah, menyambung bahagian akhir surah Al-Kahfi, ustaz, ya. Kita menyambung kisah Zulkarnain. Ini kalau orang yang ada kuasa macam mana nak uruskannya, dan Allah membuat kesimpulan. Allah membuat kesimpulan di hujung surah Al-Kahfi. Nanti besok kita akan tengok bersama, insya-Allah, ya, apa yang ada di dalam bahagian akhir surah Al-Kahfi. Dan saya ingin ingatkan tuan-tuan, jika ada yang tertinggal, ada yang baru mengikuti siaran, ustaz, ya, boleh ikuti siaran ulangan pada pukul jam 10 malam, ya, 10 malam di TV Al-Hijrah, ya. Mungkin dah lepas solat Isyak, dah bersama anak, dah makan semua tu. Betul. Ambil pula makanan rohani, ya, bagi yang tertinggal ataupun nak ulang balik, ulang kaji. Pasal mungkin lepas ini nak ulang kaji itu ada masa, ada boleh lagi cari Facebook TV Al-Hijrah dan semak balik semula. Tapi biasanya belajar ni, ustaz, dia kalau yang pertama tu kita buat betul-betul, insya-Allah itu lebih bermanfaat, kan. Jadi tuan-tuan boleh ulang balik pada jam 10 malam di TV, dan juga ulangan di Facebook. Tuan-tuan boleh tengok rakaman live, ya. Beritahu kepada rakan-rakan ahli keluarga di mana sahaja, kerana kita harapkan
Surah Al-Kahfi ini yang dimaklumkan oleh hadis Nabi, ia adalah sebagai pelindungan. Kalau kita baca 110 ayat, pelindungan selama 8 hari dapat cahaya. Cuba tuan-tuan bayangkanlah kalau kita tak dapat cahaya, satu Malaysia ini gelap, walaupun ada makanan sedap kita akan tergagau-gagau. Itu baru cakap cahaya biasa. Ini cahaya daripada langit, daripada Allah. Allah akan pimpin kita. Malah kita dapat rahmat daripada Allah, turun rahmat Ustaz. Itulah yang kita perlukan waktu kita sedang ada isu, kita ada ujian sekarang ini. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan. Kita bertemu lagi insya-Allah pada jam 12 tengah hari esok dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19.